have my promise that I am all in, heart and soul, to give nothing but my very best. Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Encik Lawrence Wong sudah bersedia untuk memegang jawatan tertinggi negara menggantikan Encik Lee Hsien Loong sebagai Perdana Menteri keempat Singapura. Encik Wong sudah biasa membawa Singapura meredah masa-masa yang mencabar. Beliau memainkan peranan penting dalam usaha negara melawan COVID-19. We had to continually make such tough calls in the midst of great uncertainty and ambiguity. Cabaran Encik Wong sekarang merangka pelan tindakan untuk masa depan Singapura. What is the Singapore we want for the future? Or to put another way, what is our Singapore dream? It really comes down to Singaporeans deciding on the future of our own country. Not China, nor the West. Seorang penjawat awam menjadi ahli politik, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Encik Lawrence Wong yakin beliau sudah bersedia untuk memimpin. Peralihan pucuk pimpinan Singapura berjalan semula pada April 2022 selepas tertangguh akibat pandemik COVID-19. Encik Lawrence Wong dipilih sebagai ketua generasi keempat Parti Tindakan Rakyat, memastikan kesinambungan dan kestabilan dalam kepimpinan, ciri sistem Singapura. Ini sekaligus merintis jalan untuk beliau dilantik sebagai Perdana Menteri keempat Singapura. Now I will be taking on what would possibly be the biggest responsibility of my life. I am under no illusions about the demands of the job. It will get more challenging with greater political contestation and the growing desire for diversity in Parliament. And as leader of the team, I will do my best to ensure that the contributions from the entire team will be greater than the sum of the individual parts. My own philosophy, where we fall short, we will strive to learn and improve and keep on doing better. So this is what Singaporeans can expect from me and my team. That collectively, we will always do our best for our people and our nation. Pada masa itu, Encik Wong berusia 49 tahun. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menjelaskan bagaimana Encik Wong dipilih. I asked Mr. Corbyn Wan to facilitate the process to have the 4G come to a consensus on a leader for the team, and they have settled on Mr. Lawrence Wong, and it has been endorsed by the ministers as well as by the PAP MPs. 15 of the 19 stakeholders. Mantan Menteri Koh Bun Wan mendedahkan butiran daripada sesi perbincangan dengan para anggota parti. To the question, who will they choose as their leader based on their overall assessment, bearing in mind the need for the leader to bring others together and to win elections. 15 of the 19 stakeholders chose Minister Lawrence Wong as their preferred leader. This is an overwhelming majority of 79%, way above the traditional supermajority benchmark of 2/3. The essential thing is the Prime Minister and his cabinet ministers must have absolute trust and confidence in one another and must support one another. Support the leader, support the team, work together, and they are one. And they all have to help the team to score goals collectively for Singapore. So if it means passing the ball to somebody else who can head it in, you must be willing to do that. And that's how the team has to work. And that's how Singapore cabinets have worked and been able to deliver results. Namun, tarikh penyerahan pucuk pimpinan belum lagi diputuskan pada masa itu. I'm already 70 and I'm looking forward to handing over to Lawrence once he's ready. This
settling of the succession, we've already taken a very important step in the leadership renewal. I will discuss with Lawrence and we will decide later what's the best strategy for us to fight the next general election, whether for me to hand over to him first, he consolidates, he leads into the next election, it's clearly the 4G team and will be in charge after the next election, or I go into the next election leading the PAP, fight the next election, win, and if we win, after that, Lawrence takes over, and then the 4G team goes forward. It will depend on how things evolve. It's something which we will decide later on. But either way, our plan is for Lawrence to be the next PM if the PAP wins the next GE. Dalam satu catatan di media sosial, Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat berkata, para pemimpin 4G setuju Encik Wong adalah calon terbaik untuk memimpin mereka. Proses peralihan kepimpinan di Singapura sebelum ini berjalan seperti yang dirancang. Namun, pandemik telah menangguhkan penyerahan jawatan PM kepada Encik Heng yang ketika itu Ketua Pasukan Generasi Keempat. Encik Heng kemudian berundur pada April 2021 dengan menyarankan seorang pemimpin lebih muda harus mengambil alih. Encik Heng bakal menyambut ulang tahunnya yang ke-60 pada masa itu. We need a leader who will not only rebuild Singapore post-COVID-19, but also lead the next phase of our nation-building efforts. I've decided to step aside as leader of the 4G team so that a younger leader who will have a longer runway can take over. Para menteri lain turut menyuarakan sokongan padu untuk Encik Lawrence Wong. Mantan Menteri Kanan Tharman Shanmugaratnam berkata, Encik Wong seorang yang pragmatik, baik hati dan berani membuat keputusan sukar. Menteri Pendidikan Chan Chun Sing pula berharap dapat bekerjasama rapat dengan Encik Wong untuk menangani cabaran dan merebut peluang yang datang. Sementara Menteri Kesihatan Ong Ye Kung pula kagum dengan cara Encik Wong memikul tugas dengan seluruh jiwa raga tanpa mengharapkan sanjungan. Sepanjang kerjaya politiknya, Encik Wong telah menyandang beberapa jawatan penting yang menguji keupayaannya. Selain mempengerusikan bersama pasukan bertindak COVID-19, Encik Wong telah diberi portfolio Menteri Keuangan yang disandangnya sejak Mei 2021. Tanggungjawab beliau adalah untuk mengukuhkan kedudukan fiskal Singapura bagi era pasca pandemik. Pada Jun 2022, 2 bulan selepas dipilih sebagai pemimpin 4G, Encik Wong dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Perdana Menteri. Beliau juga mengetuai gerakan Forward Singapore, satu inisiatif untuk mengumpul maklum balas rakyat tentang impian mereka untuk negara. Menjelang November 2023, PM Lee sudah yakin untuk memutuskan masa penyerahan jawatan setelah menyaksikan prestasi Encik Wong. Leadership transition for any country is always tricky. Many things can go awry. Both Singaporeans and people outside Singapore, near and far, are watching very closely. Everything depends on the success of this third transition in our history. I have full confidence in Lawrence and his team, and there's no reason to delay the political transition. Therefore, I intend to hand over to DPM Lawrence before the next general election. Pada majlis yang sama, Encik Wong telah menyatakan kesediaannya untuk memimpin sambil mengiktiraf cabaran yang dihadapi negara. You have my promise that I am all in, heart and soul, to give nothing but my very best. Singapore is at an inflection point. We are in a different and unfortunately also a more dangerous world. If we become divided, if our society fractures, we are finished. Our tiny island
will fall by the wayside. No one will care. No one will come to our rescue. And that's why one of my first priorities was the Forward Singapore exercise. Because I firmly believe that for Singapore to weather the challenges ahead, we must hold fast to a common set of values and a common mission. I am ready for my next assignment. I will not be in this alone. I will have a team of 4G leaders whom I have worked closely with over the years. We are ready to lead. Kini tiba masanya untuk Encik Wong meningkatkan profilnya di pentas dunia sebagai Perdana Menteri pertama Singapura yang lahir selepas kemerdekaan. Encik Wong harus menjalin hubungan baharu, memperbaharui ikatan dan membina rangkaian sendiri. Masyarakat antarabangsa akan berpeluang mengenali beliau dan memahami strateginya untuk memajukan Singapura dalam dunia yang tidak menentu. Encik Lawrence Wong, bakal Perdana Menteri Singapura yang keempat sejak merdeka. Sejurus selepas pengumuman dibuat, beliau dengan segera mengukuhkan kedudukan diplomatik Singapura. Lawatan pertama Encik Wong ke Amerika Syarikat menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Keuangan G20 di Washington DC. Sebagai bakal Perdana Menteri Singapura, pandangan Encik Wong sangat dihargai. I would say from the outset that my views of the world are shaped by the circumstances of a small country. After all, Singapore is a city-state without a domestic hinterland. And so in many ways, we are like the proverbial canary in the mine because we are often amongst the first to be buffeted by global economic storms. Encik Wong ditanya bagaimana sebuah ekonomi yang kecil, demokratik dan bebas seperti Singapura berdaya hadapi persaingan Amerika China. Indeed, worrying that there is a loss of mutual trust and confidence on both sides, and relations have become more strained after the war. We see that there has been contact between the leaders, including at the highest levels. We hope that that will help to ensure that rational and sensible calculations are made and keep the relations whole so that you don't end up in a situation where there is complete divergence or even outright confrontation. Encik Wong membuat satu lagi lawatan ke Amerika pada Oktober 2023 sebagai Timbalan Perdana Menteri. Beliau sekali lagi mengadakan mesyuarat peringkat tinggi dengan Penasihat Keselamatan Negara Amerika Jake Sullivan sambil mengulangi pandangannya tentang kemandirian negara-negara kecil. At the end of the day, what's important for us, small though we may be, it is we are our own people, we make our own choices, and it really comes down to Singaporeans deciding on the future of our own country. Not China, nor the West. Encik Wong sering berinteraksi dengan para pemimpin China. Dari 2015 hingga 2020, beliau telah mengusahakan Tianjin Eco City, salah satu projek pemerintah kedua-dua negara. Encik Wong melawat China 2 kali tahun lalu. Lawatan pada bulan Mei adalah yang pertama sebagai Timbalan Perdana Menteri. Encik Wong bertemu Encik Li Qiang yang baru saja menjadi Perdana Menteri China 2 bulan sebelumnya. And this time I'm happy that we are able to see each other again, but in a different capacity for both me and you. Kedua-dua pemimpin berbincang tentang pertumbuhan kerjasama dua hala Singapura-China. China dan Singapura telah berjaya mengusahakan 3 projek kendalian bersama kedua-dua pemerintah. Encik Wong bertemu Encik Lee sekali lagi pada Disember 2023. Nowhere are the risks more evident than in the Taiwan Strait, which has become the most dangerous flashpoint in the region. All the relevant parties, America, China, and Taiwan, say their policies have not changed. But in reality,
they are all reacting to one another. Meanwhile, the rest of us in Asia are not just bystanders. We have agency to shape developments in the region too. In particular, the ASEAN countries of Southeast Asia do not want to be forced to choose sides. We want to grow our links with both the US and China. Encik Wong turut memperbaharui hubungan dengan para pemimpin ASEAN. Di Indonesia, beliau mengesahkan hubungan baik antara kedua-dua negara dengan meneroka bidang pertumbuhan baharu seperti ekonomi hijau. There's certainly opportunity for us to work together on some of these projects, be it the financing of these projects or even to collaborate on actual projects in Indonesia. Semasa lawatan rasmi yang pertama ke Malaysia sebagai timbalan Perdana Menteri, Encik Wong menyeru lebih banyak kerjasama. We are entering a new order which will be characterized by greater geopolitical contestation and potentially more fragmentation in the global economy. That means countries like Malaysia and Singapore will continue to be pulled in different directions, and there will be pressure more and more for us to take sides, which is why it is vital for us to stand united and to stand together and to continue to strengthen our cooperation with one another. Encik Lawrence Wong juga dikenali sebagai tokoh politik yang sangat minat pada muzik. Semasa lawatan ke Brunei, Encik Wong telah belajar bermain alat muzik tradisional negara itu. Semasa pertemuan dengan Sultan Hassan Al-Bolkiah dan Putra Mahkota Al-Muttahdibillah, Encik Wong membangkitkan cabaran dasar-dasar perlindungan perdagangan. We are far from powerless. Being small allows us to stay nimble and to move quickly, to survive and thrive through our own wit and ingenuity, and importantly, to work with like-minded partners to advance our shared interests. Menurut Encik Wong, perubahan dalam arena perdagangan bebas boleh membuka peluang. In fact, if you look at the Singapore story, it's always been about turning every challenge into opportunity, converting every vulnerability into strength. And we are starting off in a far stronger position today. We have more resources, we are better equipped to deal with our vulnerabilities, we have a good system in place to adapt and adjust and put in place effective long-term policies, and we have a solid reputation as a reliable and trusted hub for the region and the world. Encik Wong sentiasa mencari rakan-rakan kongsi baharu dalam setiap lawatan ke luar negara. Semasa lawatan ke India, beliau menyeru pemerintahnya agar memainkan peranan lebih besar di rantau ASEAN. We hope to see India be engaged in ASEAN in a more constructive and systematic manner, and we welcome or look forward to India becoming an important player in this evolving regional architecture. Kebolehan Encik Wong bermain alat muzik turut mendapat perhatian Perdana Menteri India. Encik Narendra Modi memuji percubaan Encik Wong bermain sitar dan berharap ia akan menjadi inspirasi bagi ramai. Ketika negara-negara sedunia mengenali tokoh yang akan menjadi Perdana Menteri Singapura seterusnya, rakyat negara ini telah pun menyaksikan keupayaan Encik Wong memimpin semasa pandemik. COVID-19 was a very complex and wicked problem on a grand scale. Our battle with the virus was a journey with many twists and turns and with repeated surprises and disruptions along the way. The situation was dynamic and fluid with new information and developments unfolding daily. We had to operate in the fog of war. Sebagai pengerusi bersama pasukan bertindak COVID-19, Encik Lawrence Wong pengemudi negara dalam melawan virus.
Pasukan bertindak berbilang Kementerian MTF ditubuhkan pada 22 Januari 2020, hanya sehari sebelum Singapura melaporkan kes import pertama virus itu. Ketika itu, Encik Wong adalah Menteri Pembangunan Negara menangani isu-isu seperti perumahan. Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat meminta Encik Wong memikul tanggungjawab berat itu dan beliau dengan rela bersetuju. I have never gone out looking for work, additional work, but somehow the work finds me. And over the last 25 years in public service, my duties and responsibilities have kept on growing. It's like what happened 2 years ago when I was in MND then, and DPM called me out of the blue. He asked, "Have you heard about the virus in Wuhan?" And before I knew it, I was co-chairing the MTF with Gan Kim Yong. Tanggungjawab itu meletakkan Encik Wong di kerusi panas. Ternyata bukan mudah melawan pandemik yang telah membawa malapetaka ke seluruh dunia. The best defense that we can have is actually to be psychologically prepared for any eventuality. MTF dengan segera melakar dan menyelaras strategi merentasi pelbagai agensi pemerintah. Ia melaksanakan ujian besar-besaran, mengenakan kawalan sempadan, memeriksa para pelawat, mengasingkan mereka yang dijangkiti. Singapura menjadi negara pertama yang menggunakan aplikasi Trace Together untuk memaklumkan orang ramai jika mereka ada hubungan dengan orang yang dijangkiti. Langkah-langkah yang dilaksanakan MTF membantu mengawal kadar jangkitan yang sebahagian besar diimport pada mulanya. Namun, pada akhir Mac apabila wabak semakin menular, Singapura mengesahkan 2 kematian pertama berkaitan COVID-19. Sehari kemudian, pasukan itu mengumumkan satu langkah yang di luar jangkaan bagi sebuah hub global seperti Singapura, yakni mengenakan kawalan sempadan yang drastik. In light of the rapidly escalating virus outbreak around the world, we've decided to significantly tighten our borders. We will disallow all short-term visitors from anywhere in the world to enter or transit through Singapore. These are very significant moves, especially for a small open economy like Singapore that has always been connected to the world. But this is an unprecedented crisis. Encik Wong sedari beban ke atas rakyat Singapura, terutama mereka yang bertugas di barisan hadapan. Excuse me. Please give me a minute. Words are not sufficient to express our appreciation for so many Singaporeans going all out to fight the virus. And I just want to say a big thank you to everyone who's doing their part. There are no clear answers and solutions because the situation is so uncertain, so fluid and changing rapidly by the day. But one thing is clear. We are all in this together and we will continue to work through the challenges together every step of the way. Apabila kes jangkitan meningkat, MTF terpaksa melaksanakan pemutus rantaian jangkitan atau circuit breaker. Orang ramai dikehendaki duduk di rumah untuk membendung penularan. Circuit breaker bermula pada 7 April. Awalnya, ia dirancang untuk sebulan. If your business is not in the list of essential service, then you either have to telecommute 100% or you stop work altogether. There are no two ways about this. Kedai dan restoran ditutup, orang ramai bekerja dari rumah dan sekolah beralih kepada pembelajaran di rumah. Ada sahaja maklumat baharu tentang virus itu. Encik Wong terpaksa menjelaskan mengapa pemakaian pelitup diwajibkan selepas didapati virus itu boleh disebarkan oleh mereka yang tidak menunjukkan sebarang gejala. What we are doing now is a next further step
Same reason, same findings, but a next further step just to make it mandatory and to take that extra protection and precautions so that anyone going out, right, in any setting, wear a mask. And I think that will be an extra precaution worth taking for all of us. Pada mulanya, para saintis tidak sedar yang jangkitan boleh merebak melalui orang-orang yang tidak menunjukkan gejala. Ini mengakibatkan lonjakan kes jangkitan dalam kalangan pekerja migran yang tinggal di dormitori yang padat. Menjelang akhir 2020, 90% daripada kes jangkitan di Singapura adalah dalam kalangan pekerja migran. Pelbagai agensi telah dikerah untuk menubuhkan kemudahan perubatan dan mengedarkan bekalan serta makanan. Semua dormitori yang dihuni hampir 300,000 orang telah ditutup. Ia mengambil masa lebih 4 bulan untuk mengawal keadaan. 3 tahun kemudian, Encik Wang mengenang semula peristiwa yang paling mencabar itu. Clearly, the outbreak in the dormitories was one of the biggest challenges we had to overcome, and it could have possibly been a major disaster for us. But fortunately, with the help of the SAF, everyone working very hard, we were able to manage the situation and keep our dorm workers safe. Vaccinations was clearly such an important way out of this pandemic for the world and for Singapore. And overall, our whole vaccine strategy, from procurement to the rolling out of the vaccines to the communication to actually delivering jabs to people, I think we have generally done well, and that has enabled us to get through this pandemic. Vaksin COVID-19 tiba di Singapura pada akhir Disember 2020. Kita adalah negara pertama di Asia yang mendapatkan vaksin Pfizer-BioNTech. Vaksin tersebut diberi percuma untuk kebanyakan orang di Singapura. Dan Singapura merupakan salah satu negara pertama yang berjaya memvaksin 80% penduduknya. Para anggota MTF juga sering berada di lapangan meneroka cara-cara mengekang virus sambil memastikan bekalan keperluan tidak putus. Antara lawatan mereka, pusat pemeriksaan tuas bagi memantau proses pemeriksaan pemandu yang membawa masuk makanan. Dalam pada itu, kebimbangan semakin meningkat tentang adanya varian baharu yang mungkin tidak dapat dibendung dengan vaksinasi. Are there any traces of the new variant from Vietnam? We will continue to monitor the situation as I've highlighted just now. Para wartawan perasan, para anggota pasukan bertindak sering menyuruh Encik Wong menjawab soalan-soalan sukar yang mereka kemukakan. Encik Wong menarik perhatian. Pada akhirnya, tidak penting siapa yang menjawab, asalkan ia terjawab. Pada Julai 2021, Singapura perlu mengetatkan lagi sekatan. Terjadi lonjakan kes jangkitan di kelab-kelab KTV. Tempat-tempat tersebut telah melanggar peraturan selepas dibenarkan beroperasi seperti tempat makan. I think we are all very disappointed by the latest setback in the flare-up of cases that we have seen amongst KTV outlets. We have and we will continue to take firm action against the few errant operators who have abused the system and undertaken illegal activities. Malangnya, satu lagi kelompok muncul di pelabuhan perikanan yang dikaitkan dengan penularan di KTV. Ini membantutkan rancangan pembukaan semula Singapura. We are at a point where there is a very real risk of accelerated transmission all over the community. Pihak berkuasa bertindak pantas untuk menutup kelab-kelab KTV dan membersihkan pelabuhan itu. Mereka yang terjejas dikenal pasti, diuji dan dikuarantin. Pihak berkuasa dapat mengawal jangkitan dalam 2 bulan. Langkah-langkah yang diambil MTF dilengkapi pula dengan kadar vaksinasi yang tinggi membuahkan hasil.
Pada Februari 2023, 3 tahun selepas kes COVID-19 pertama melanda Singapura, Encik Wong dapat menyampaikan berita yang dialu-alukan. So having reviewed the situation carefully, we have assessed that it is time to step down the remaining measures in Singapore and establish an endemic COVID new norm. Sedang rakyat Singapura tidak lagi memakai peritup dan kembali menikmati kehidupan seperti biasa, satu kertas putih diterbitkan untuk menilai tindak tanduk negara sepanjang tempoh pandemik. Singapura antara negara yang mencatat kadar kematian terendah dan kadar vaksinasi tertinggi. Kadar kematian akibat COVID-19 di sini kurang 0.1% berbanding kadar purata dunia 1%. Throughout the last 3 years, we had to continually make such tough calls in the midst of great uncertainty and ambiguity, often without an established playbook to guide us, nor the luxury to wait and see. We didn't get every call right. According to a global survey done by Pew Research Center, we are one of the few countries in the world where the sense of unity is higher today than before the pandemic. Another recent survey, this one done by the Edelman Trust Institute, found that trust in government remains high in Singapore. In fact, it's a record high. We have done our best, and that's what matters. In the final analysis, the long arc of history will judge how well we have responded to this crisis of a generation and how well we have learned and remembered the lessons of COVID-19. Encik Lawrence Wong kini mengalihkan perhatiannya kepada satu projek baharu, iaitu melakar kisah Singapura yang seterusnya. Sebuah projek yang melibatkan perbincangan dengan ribuan rakyat Singapura. Encik Lawrence Wong telah menyandang beberapa jawatan penting dalam persiapannya menjadi pemimpin generasi keempat Parti Tindakan Rakyat. Pengerusi bersama pasukan bertindak COVID-19, Menteri Keuangan dan pemimpin Forward Singapore, satu gerakan mengumpul maklum balas untuk membentuk masa depan Singapura. Dalam belanjawan sulungnya pada 2022, Encik Wong memberi tumpuan kepada usaha mengukuhkan perpaduan sosial Singapura dengan lebih fokus kepada membantu golongan memerlukan. Bagi menampung perbelanjaan yang semakin meningkat dalam penjagaan kesihatan dan penduduk yang menua, sistem cukai dirombak. Cukai GST dinaikkan secara berperingkat pada 2023 dan 2024. Cukai baharu dikenakan ke atas mereka yang berpendapatan tinggi dan cukai harta bagi pemilik hartanah pelaburan dan kereta mewah. Pada masa yang sama, Encik Wong menambah subsidi untuk keluarga berpendapatan rendah dan sederhana. Every dollar collected flows back to our taxpayers in one way or another. Belanjawan 2023 mengukuh momentum yang dibina sebelum ini. The measures in this budget are part of our overall efforts to strengthen our social compact and to build a fairer and more inclusive society. We still have more to do, and we will continue this important work as part of Forward Singapore. Encik Wong mahu dapatkan gambaran apa yang rakyat idamkan tentang impian Singapura. Pada Jun 2022, beliau melancarkan gerakan Forward Singapore untuk merangka pelan hala tuju bagi dekad mendatang. It's about the respective roles and responsibilities of different groups. What should the government, employers, and the community do for workers and individuals? And what are our obligations as individuals to one another and to society at large? Encik Wong dan pasukannya telah bertemu dengan orang ramai untuk mendapatkan pandangan dan idea mereka. We are doing this
as a series of conversations all over Singapore. It's an exercise for us to think about how we want to chart our new way forward together in this new post-pandemic world. We all feel instinctively that it's going to be a very different world. Creating friendships across different groups of society will be very important. Encik Wong sendiri berkongsi pengalaman hidupnya dengan lebih 200,000 penduduk dari segenap lapisan masyarakat. We all have this overseas itch, right? So I wanted to go. I applied to join MFA because I thought very exciting. I can go overseas. I can be independent. I can, venture into new areas. But I was rejected. They decided maybe I was not good enough, so I didn't get a job in MFA. Instead, I started work in trade and industry. Along the way, my colleagues did better than me at the start of the career. A lot of them move up faster than me. But that's fine. You do whatever you do. And Was it really fine? It's okay. Like I said, a process of discovery. It's not something that happened to me from the day one I graduate. I say, look, I want to be a public servant. It didn't. It You didn't wasn't wake like up that. and I want to be DPM right now. No, I certainly didn't. I don't know that it happens to anyone like that. And therefore, without the ability Isu to kepelbagaian track kaum and turut dibincangkan. Encik Wong menjelaskan pandangannya berikutan beberapa insiden perkauman. I can appreciate the desire that many young people have to say, let's move out of these policies. Let's be race blind. And that's an ideal that we would like to strive towards. But the reality is, in many countries everywhere around the world, ignoring race, ignoring ethnicity doesn't mean that racism will go away. Ironically, when you ignore them in policy making, you may actually make things worse. Ethnic enclaves form, and the governments don't know how to deal with that because they don't track race. Dialog itu berlarutan selama 16 bulan. 4 bulan lebih lama daripada jangkaan. The big question in our engagements was, what is the Singapore we want for the future? Or to put another way, what is our Singapore dream? There was a time when the focus was on the 5 C's. Today, we no longer talk so much about the 5 C's. To be clear, we still want a good life. And there are genuine concerns about issues like housing and the cost of living, which the government is focusing on, and we are addressing them. But from our engagements, it is also clear that the Singapore dream is more than just material success. It is also about fulfillment, meaning, and purpose in what we do. Kepimpinan 4G kini punya plan tindakan yang diperlukan untuk menyemak dan membentuk dasar. Beberapa maklum balas daripada Forward SG diguna pakai menjadi dasar dan dibentangkan semasa Belanjawan 2024. Selain sokongan untuk isi rumah dan perniagaan, para pekerja pertengahan kerjaya turut dibantu menimba kemahiran baharu. Budget 2024 is therefore about taking concrete steps to build our shared future together. We will spend around $5 billion on Forward Singapore policy moves in financial year 2024 and close to $40 billion in total by the end of this decade. Sebelum dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Encik Wong berkhidmat dalam pelbagai jawatan menteri termasuk pendidikan dan pembangunan negara. Jawatan pertama sebagai menteri beliau sandang pada 2014 di Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia. Dengan pengalaman dalam pelbagai portfolio, Encik Wong punya pemahaman yang mendalam tentang masyarakat Singapura. Encik Wong menceburi politik pada 2011 dengan menyertai pasukan 5 anggota di GRC West Coast.
Pada 2015, Encik Wong beralih ke kawasan undi baharu GRC Marsiling UT. Thank you, Marsiling UT residents. Thank you so much for giving us your trust and confidence. Pada pilihan raya umum 2020, Encik Wong telah memimpin GRC Marsiling UT dan menang sekali lagi. Thank you. 谢谢。大家好吗？好久不见了。好像很近哎，你看这边对啦。没有人哎，惨啊，我们的租金哦。我知道啦。辛苦哎。是。我很想知道，就是你下了多大的功夫来提升自己的华语水平？太大的功夫了。我学华语其实面对很大的挑战，从小是这样，因为我从小就没有机会在家里用华语讲话。爸爸是从马来西亚长大，妈妈是在一个新加坡的马来甘榜长大，在家里他们讲的是英语跟马来语，所以我在学校读华语的时候，其实面对很大的挑战，而反而是从政后才有更多的机会用华语跟居民沟通。中学毕业的时候。 Kini, Encik Wong sedang berusaha menguasai 3 bahasa. Sekarang saya sedang kerja keras mempelajari bahasa Melayu. Saya akan bercakap lebih banyak dalam bahasa Melayu pada masa yang akan datang. Dengan cukup masa dan latihan, saya akan menjadi lebih baik. So, terima kasih atas sokongan anda. Thank you. I still have to work on my magic cup. Sebelum menceburi politik, Encik Wong bertugas dalam perkhidmatan awam selama 14 tahun. Beliau rasa dirinya bernasib baik kerana telah bertugas sebagai Ketua Setiausaha Peribadi kepada Perdana Menteri Lee Hsien Loong dari 2005 hingga 2008 dan telah menjadi saksi erti pengabdian kepada negara dan rakyat. Encik Wong ialah seorang sarjana pemerintah. Beliau mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang ekonomi dari University Wisconsin-Madison dan ijazah sarjana dari University Michigan Ann Arbor. Di Harvard pula, Encik Wong memperolehi ijazah sarjana dalam pentadbiran awam. Amerika menjadi destinasi pilihan Encik Wong untuk melanjutkan pelajaran kerana ramai ahli muzik kegemarannya berasal dari sana. Encik Wong lahir pada 18 Disember 1972. Ini menjadikannya Perdana Menteri pertama Singapura yang dilahirkan selepas kemerdekaan. Beliau anak bongsu daripada 2 orang anak lelaki. Bapanya berasal dari Hainan, China. Pada mulanya bekerja di Malaysia dan kemudian di Singapura dalam bidang jualan. Encik Wong berkata berdasarkan latar belakang mereka, bapanya pasti tidak percaya anak lelakinya boleh menjadi Perdana Menteri suatu hari nanti. Encik Wong menyifatkan ibunya sebagai seorang superwoman, cekap dalam tugasnya sebagai seorang guru dan menguruskan keluarga. Encik Wong teringat, sungguh pun ibunya berhemat semasa berbelanja, beliau sentiasa masak makanan yang berkhasiat untuk keluarga. Encik Wong dibesarkan di Marine Parade. Beliau ingat betapa ibu bapanya terpaksa berjimat cermat dan menabung untuk membayar penuh flat tersebut. Tetapi, pemilikan rumah adalah salah satu pencapaian paling membanggakan mereka. Encik Wong telah ke sekolah berhampiran.要选中学，对吗？有些人就问为什么不选所谓的名校？可是我的大哥、表哥，每个人从 Haig Boys 都选读Tanjong Katong 中学。 就跟他们一起去，回想起来呢，我看也是一个好的决定。因为现在不是强调说每一所学校是一个好学校吗？我看我80年代已经领悟到了这个道理啊，所以即使是选了一个靠近家的邻里学校，也获得一个非常好的这个教育经验。 Menurut catatan di media sosialnya, Encik Wong gemar membaca dan bermain gitar. Pada usia 8 tahun, bapa Encik Wong telah menghadiahkannya sebuah gitar. Sejak itu, cintanya pada muzik tidak pernah pudar. 我到现在也还是有这个兴趣，所以有空的时候或者面对压力要放松的时候，也在家里会弹吉他。
Encik Wong berumah tangga dengan Lu Tse Lui, bekas ahli perbankan. Mereka tidak punya anak. Encik Wong gemar makanan tempatan. Beliau sering ke pusat penjajah selepas lawatan ke luar negeri kerana itulah yang paling dirindui. Encik Wong juga gemar menjalani hidup yang aktif, lebih-lebih lagi untuk acara amal. Beliau tidak kikuk menyertai keramaian pelbagai kaum di sini. Esok, Encik Lawrence Wong akan memulakan satu perjalanan baharu dalam tugas penting yang akan membentuk masa depan Singapura. Throughout my life, I've never hankered for post, position, or power. I've always been realistic about my own abilities and strengths. My philosophy in life, instilled by my parents from young, is that whatever task I'm assigned, I will give of my best. And if my best falls short, as it surely will from time to time, I try to learn and I strive to improve and do better.